KPM. Hai semua, apa... Apa benda ni? Tak pernah nampak je. Kenapa pula dalam studio? Ui! Dia boleh gerak lah. Chris buat apa tu? Hai cikgu. Chris buat apa tu? Entahlah cikgu, kenapa boleh bergerak pula cikgu ni? Sebenarnya Chris, objek ni ada motor. Sebab tu Motor. boleh bergerak. Okey, faham cikgu. Cikgu nak tunjuk lagi satu lah Chris. Ya. Apa ni cikgu? Bateri? Cikgu, bateri. Ya. So, magic. Magic? Cikgu dia gerak cikgu. Nampak boleh bergerak kan? Ya. Macam mana cikgu dia boleh bergerak macam ni? Inilah tajuk yang kita nak belajar hari ni, Chris. Faham. Jadi murid-murid di rumah, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana, kita saksikan terlebih dahulu profil guru untuk hari ini. Salam sejahtera semua, apa khabar? Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya, Chris MJ selaku hos anda. Dan Chris ada bersama Cikgu Nisa pada hari ini untuk mata pelajaran fizik. Hai Cikgu, apa khabar? Hai Chris. Cikgu sihat Alhamdulillah, Cikgu sihat. Baiklah. Chris sihat? Chris sihat Cikgu. Okey. Untuk hari ini, mata pelajaran fizik kan Cikgu, tapi tajuk apa yang kita akan belajar hari ini Cikgu? Okey Chris, hari ini kita akan belajar tajuk elektromagnet. Elektromagnet itu yang Chris nampak tadi ada bergerak-bergerak tadi. Faham, cikgu? Macam mana boleh bergerak? Apa benda yang kita panggil tu? Okey, Itu yang elektromagnet ya kita nak cikgu. belajar hari ini. Tapi sebelum kita teruskan sesi pada hari ini, apa kata kita amalkan SOP terlebih dahulu, boleh tak cikgu? Boleh. Okey, Chris nak ajak cikgu untuk pakai dulu gel pembasmi kuman. So selamat ya cikgu. Dan sepanjang rancangan pada hari ini, Cikgu Nisa dengan Chris akan tetap pakai pelitup muka. Baiklah, dan juga hari ini cikgu, bukan kita berdua saja tau. Chris betul. juga ada rakan-rakan yang sedang menonton di rumah dan juga di Google Meet. So jom kita perkenalkan mereka. Hai semua. Hai. Itu dia muka-muka ceria dan semangat untuk belajar mata pelajaran fizik hari ini. Baiklah, Abang Chris nak berkenalan dengan anda semua. Apa kata kita perkenalkan nama, sekolah dan juga cita-cita anda, boleh tak? Kita mula dengan Adam. Hai Adam, apa khabar? Hai Abang Chris, khabar baik. Salam sejahtera, nama saya Adam bin Razali. Saya daripada Sekolah Menengah Islam Al-Amin Gombak dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang pakar IT. Pakar IT. Terima kasih Adam. Headset abang, headset Adam hebatlah, macam Iron Man je. Okey. Seterusnya, Abang Chris juga nak berkenalan dengan Batrisha. Hai Batrisha, apa khabar? Hai. Hai. Salam sejahtera. Nama saya Nurin Batrisha binti Shahlan Arif. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali dan cita-cita saya ingin menjadi seorang diplomat. Seorang diplomat. Agak hebatlah Batrisha. Dan seterusnya, kita ada Takif. Hai Takif. Hai Bang Chris. Hai. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Sakif bin Muhammad Daud. Saya daripada Sekolah Menengah Islam Al-Amin Gombak dan saya bercita untuk menjadi seorang ahli saintis. Baiklah, dan seterusnya kita juga ada Ilham. Kau ilhamku. Hai Ilham, apa khabar? Hai Bang Chris. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ilham Haris bin Zainuddin. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali dan cita-cita saya hendak menjadi seorang doktor. Seorang doktor. Hebatlah. Dan seterusnya Ashikin pula. Hai Ashikin, apa khabar? Hai Abang Chris. Selamat sejahtera. Nama saya Nur Ashikin binti Jaafar daripada SMK Raja Ali. Cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam. Yang main-main ni. Macam-macam cita-cita hari ni. Ya, peguam ya. Hebatlah. Dan akhir sekali kita juga ada Sarah. Hai Sarah. Selamat sejahtera. Hai Abang Chris. Salam sejahtera. Nama saya Sarah Shakira. Saya dari Tenby International School dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor. Oh, seorang doktor juga. Hebat. Doktor. Baiklah. Abang Chris juga nak tahu pendapat dan pandangan calon-calon SPM pula mengenai tajuk hari ini, cikgu, elektromagnet. Apa kata nak tanya Ashikin pula, apakah pandangan anda mengenai topik pada hari ini?
Okey, untuk tajuk keelektromagnetan ni, bagi saya ia penting kerana perkaitan antara daya magnet, aruhan elektromagnet dan transformer ni sebenarnya ada kaitan dalam aspek kehidupan kita. Contohnya, dalam kenderaan elektrik moden, kita ada guna daya magnet dalam tu. Selain tu, konsep ni juga bukan sahaja untuk memperlahankan gerakan, tetapi ia digunakan dalam pecutan objek yang bergerak sehinggalah laju ia menjadi tinggi. Wow, betul. Macam kereta api kan, cikgu? Kan, betul. Okey, terima kasih Ashikin dan seterusnya. Abang Chris nak minta Adam pula. Apakah pandangan anda? Okey, pendapat saya mengenai bab keelektromagnetan ni sebenarnya berbanding daripada bab-bab lain. Saya rasa bab ni dia agak susah sejujurnya pada awalnya. Sebab bagi saya, bab ni ada banyak benda kena ingat. Contoh macam arah daya, arah medan magnet, macam-macam lagi lah. Tambah lagi dengan fakta-fakta daripada bab lain, lagilah buat kepala saya pening. Tapi bila saya belajar bab ni dengan lebih mendalam, saya join banyak kelas, join bengkel, sebenarnya saya ada rasa yang bab ni ada banyak petua dan kaedah yang boleh bantu saya untuk ingat fakta-fakta ni. Jadi kebanyakan petua-petua ni melibatkan banyak pergerakan tangan. Contohnya macam ni ada. Jadi sampaikan bila dalam exam kita nampak kawan kita tengah buat pergerakan-pergerakan ni, kita boleh anggap yang dia sebenarnya tengah jawab soalan berkaitan bab ni. Jadi sebenarnya inilah satu benda yang agak luar biasa lah berbanding bab-bab lain. Ini je yang ada dekat bab ni. Baiklah. Okay, jadi apa yang saya nak cakap sebenarnya adalah kalau nak kuasai bab ni, saya rasa penguasaan terhadap petua-petua tu sangat-sangatlah penting. Sebab petua ni lah yang akan bantu kita dekat dewan exam nanti. Wah, hebatlah. Betul Ya, Adam. Terima kasih, Adam. Dan harap-harap Adam masih tak pening ya untuk hari ni. Ya. Okey, dan akhir sekali Abang Chris juga nak tanya Sarah pula. Apakah pandangan anda mengenai topik hari ini? Bagi saya dapat pelajari bahawa dalam kehidupan ini, sebahagian dari kita mungkin tidak menyedari bahawa kehidupan seharian kita menggunakan benda yang berhubungan dengan elektromagnet, terutama dalam komponen alat-alat elektrik seperti motor, penjana, geganti yang sangat bermanfaat serta mempunyai keunggulan sendiri dalam kehidupan kita. Seiring dengan perkembangan teknologi, elektromagnet juga dapat membantu pembangunan masyarakat berilmu serta dapat mendorong ke arah mempraktikkan cara hidup yang lebih baik. Baiklah, terima kasih semua. Abang Chris juga nak periksa tahap semangat murid-murid di rumah dan juga di Google Meet. Anda sedia tak untuk kelas fizik pada hari ini? Kalau sedia, boleh tunjuk thumbs up sebegini. Semua dah sedia, tapi cikgu, Abang Chris belum sedia lagi lah. Belum, So apa kata kita berehat sekejap, cikgu, boleh tak? Boleh. Dan murid seketika. dan murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke kelas fizik dengan Cikgu Nisa hanya di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris dan juga Cikgu Nisa untuk mata pelajaran fizik hari ini. Dan topik yang kita sedang belajar ialah elektromagnet siri 1, Cikgu. Tetapi sebelum itu, murid-murid di rumah sedia tak? Dan juga di Google Meet, kalau sedia boleh tunjuk thumbs up sebegini. Double thumbs up. Bagus, hebat. Baiklah, Chris pun sudah sedia. Cikgu, apa kata kita mula kelas hari ini? Dipersilakan, Cikgu. Okey, kalau semua sudah sedia, maka cikgu akan mulakan dengan pengenalan tajuk dahulu, Chris. Boleh, Cikgu. Okey, seperti yang telah kita ketahui, tajuk kita pada hari ini ialah elektromagnet siri 1. Seperti yang murid-murid sedia tahu, dalam tajuk elektromagnet, tajuk yang besar, ada 3 subtopik iaitu daya ke atas konduktor pembawa arus, arus aruhan dan juga transformer. Untuk segmen kali ini, cikgu akan sentuh hanya 4.1 iaitu daya ke atas konduktor pembawa arus di dalam suatu medan magnet. Apa yang akan kita pelajari ialah medan magnet paduan, kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet, prinsip kerja motor arus terus dan juga faktor mempengaruhi kelajuan perputaran motor. Okey. Tiba slide kita yang pertama, Chris. Ya. Okey. Medan magnet paduan.
ada gambar konduktor pembawa arus, Okey. ada gambar medan magnet. Tambah dekat tengah-tengah, ada anak panah menunjukkan medan lastik. Okey. Apa maksud dia ni kan? Apa itu medan lastik cikgu? Cikgu nak jemput, cikgu nak minta salah seorang daripada murid cikgu untuk menerangkan dengan lebih lanjut apakah dia yang dimaksudkan dengan medan magnet paduan. Baiklah, siapa Okey. nak tolong cikgu boleh angkat tangan. Siapa nak? Saya nak cuba boleh? Boleh tak? Okey, Mac. Dipersilakan. Baiklah. Jadi berdasarkan slide yang terpapar dekat situ, seperti yang cikgu terangkan tadi, ada beberapa komponen. Jadi kita nampak dekat situ, medan lastik yang ada dekat situ adalah merupakan hasil gabungan antara dua perkara. Dan dua perkara itu seperti yang cikgu cakap tadilah, iaitu konduktor pembawa arus dan juga magnet kekal. Jadi ni, kalau kita campurkan je konduktor pembawa arus ni dengan magnet kekal, dia tak akan berlaku apa-apa. Akan tetapi kalau kita lalukan arus dekat konduktor pembawa arus, baru akan berlaku satu benda ni lah. Okey, di mana apabila arus melalui konduktor pembawa arus, maka akan ada medan magnet yang akan mengelilingi konduktor pembawa arus itu. Jadi medan magnet yang terhasil ni, dia akan kita kata bertembung ataupun berinteraksi dengan medan magnet kekal, iaitu dari utara ke selatan. Dan kemudian medan magnet yang bertembung ni atau berinteraksi ni, itulah yang kita panggil sebagai medan magnet paduan ataupun medan lastik. Wow, terima kasih Zakif. Yang saya faham. Cikgu rasa penjelasan yang boleh difahami kan? Ya. Jadi cikgu akan buat kesimpulan tentang apa yang telah Matt terangkan tadi. Terima kasih Matt. Cikgu rasa memang dah jelas dan nyata apa yang telah Matt terangkan tadi. Jadi cikgu akan buat kesimpulan apa yang Matt maksudkan tadi adalah interaksi yang terhasil di antara medan magnet paduan. Medan magnet paduan adalah interaksi yang terhasil di antara medan magnet di dalam konduktor pembawa arus. Maksudnya dalam dawai, dawai jika dialirkan dengan arus, maka ada terbentuk satu medan magnet. Medan magnet juga ada pada magnet kekal. Jadi interaksi jika konduktor pembawa arus ini dibawa bersama-sama dengan magnet kekal, maka akan terhasillah satu medan yang dinamakan medan lastik. Medan lastik ini menghasilkan daya. Daya ini boleh ke atas, boleh ke bawah, boleh ke kiri, boleh ke kanan, Chris. Oh, okey, faham. Jadi untuk menentukan pula arah daya, kita ada satu petua. Tadi kalau tak silap cikgu Adam tadi ada cakap dalam tajuk ni ada begitu banyak petua. Jadi kita akan tengok petua yang pertama, iaitu petua tangan kiri Fleming. Simbol fizik. Jadi cikgu nak jemput salah seorang daripada murid cikgu untuk menerangkan bagaimana untuk menggunakan petua ini. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, Ilham. Sila Ilham. Jadi untuk petua tangan kiri Fleming ni dah semestinya kita akan guna tangan kiri, betul? Tak mungkin kita guna tangan kanan. Jadi kedudukan tangan kita ataupun jari kita sudah semestinya akan begini. Nampak kan? Macam ni. Jadi apa kegunaan ibu jari ni? Jadi ibu jari ni kegunaan dia adalah untuk menunjukkan arah daya, sama ada daya ini ke atas ataupun daya ini ke bawah. Okey. And then seterusnya jari telunjuk pula ianya akan menunjukkan arah medan magnet yang seperti mana kita tahu arah medan magnet adalah daripada utara dan selatan. Jadi mungkin ada yang confuse, mana utara mana selatan? Jadi di belakang ini adalah utara dan di hadapan jari telunjuk ini adalah selatan. Okey, faham. Dan manakala untuk jari tengah ni pula, ini menunjukkan arah arus elektrik. Okey. Jadi sama ada arah arus elektrik ini ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke bawah. Okey. Okey. Boleh Chris? Boleh cikgu. Jadi masa SPM nanti pun nanti kalau nampak masa SPM pusing-pusing tangan, ni mesti tengah buat tajuk elektromagnet ni. Okey, cikgu nak bagi sedikit kesimpulan daripada apa yang telah Ilham terangkan tadi. Cikgu rasa penjelasan daripada Ilham tadi sudah cukup untuk memberi panduan kepada murid-murid di rumah untuk memahami bagaimana untuk menggunakan petua tangan kiri Fleming. Cikgu cuma nak tambahkan sedikit sahaja di sini. Okey, daya simbolnya adalah F. Medan magnet
B, arus adalah I, simbol. Okey, kalau tengok dekat sini, FBI. FBI. Macam polis tak? Betul. Macam FBI, polis kan? pistol lah cikgu. Pistol. Cum, Okey. kan? Jadi kita ingat FBI. Okey. Okey, Chris, cikgu sebenarnya ada bawa satu kit hari ini Oh, ada cikgu? untuk menentusahkan petua tangan kiri Fleming kita pada hari ini. Ya. Okey, cikgu akan tunjukkan di sini kit yang dipanggil kit tangan kiri Fleming. Okey. Okey, kalau kita tengok arah medan magnet. Arah medan magnet adalah daripada utara ke selatan. Okey, kita kan ada tadi tangan kiri Fleming. Pertama sekali, paling mudah untuk kita gunakan dahulu jari telunjuk. Okey. Jari telunjuk kita akan menghala dari utara ke selatan. Okey. Arus daripada positif ke negatif. Jadi begini rupa bentuk tangan kita. Ya. Sekarang kita nak tentusahkan betul ke tak betul. Okey, cikgu akan tekankan Swiss. Cikgu, kalau kita ikut petua tangan kiri sekarang, tangan kiri Fleming, daya sepatutnya ke arah keluar. Betul. Betul Okey. Jadi Lagi satu cikgu terlupa nak bagi pesanan. Pastikan kedudukan jari ini berserenjang di antara satu sama lain. Macam jari Chris tu betul, berserenjang. Okey, faham. So jadi cikgu akan tekan Swiss untuk menentusahkan daya patutnya ke sana. Okey. Betul lah cikgu. Kan? Dia Jadi ikut. ini dipanggil kit tangan kiri Fleming untuk menentusahkan petua tangan kiri Fleming ini. Okey, Jadi faham, murid-murid faham. jangan risau. Petua tangan kiri Fleming ni memang boleh digunakan. Ya. Okey. Alright, jadi soalan. kita akan terus dengan soalan contoh 1. Cikgu nak minta salah seorang daripada murid cikgu untuk menjawab. Siapa nak cuba? Saya nak cuba. Okey, baik. Dipersilakan. Okay. Saya baca soalan dulu, okey. Arah pergerakan konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet dapat ditentukan dengan C. Petua tangan kiri Fleming. C kan? C, Memang okey. kita dah belajar. Betul jawapan dia C. Iaitu petua tangan kiri Fleming. Tapi, baik, cikgu nak minta Bat terangkan A dengan B. Boleh, Bat? Okey. Boleh. Okey. Kenapa bukan peraturan genggaman tangan kanan? Sebab peraturan genggaman tangan kanan ni kita gunakan untuk menentukan medan magnet, di mana ibu jari ni untuk arus dan jari ni untuk medan magnet, tentukan medan magnet. B pula, petua tangan kanan Fleming kita gunakan untuk arus aruhan. Aruhan, okey. Untuk arus aruhan. Okey. Atau petua penjana. Ya. Petua tangan kiri Fleming, motor. Berkaitan dengan motor. Tadi yang Chris main awal-awal tadi tiba-tiba bergerak kan? Chris terkejut. Bergerak sebab ada motor di situ. Okey, faham. Okey, terima kasih Bat. Kita teruskan dengan soalan contoh yang kedua. Siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Boleh baca Saya soalan nak dulu cuba, ya. cikgu. Okey, Adam, dipersilakan. Okey, saya baca dulu soalan. Rajah manakah menunjukkan kombinasi yang betul bagi daya-daya apabila medan magnet yang disebabkan oleh arus dalam gegelung bergabung dengan medan magnet luar? Jadi, saya jawab A. Kenapa A? Jadi, pertama sekali apa yang saya buat, saya keluarkan dulu gambar rajah yang saya pasti salah. Okey, seperti yang saya tahu, arah pergerakan medan magnet adalah daripada kutub utara ke kutub selatan. Jadi bila saya tengok jawapan B, dia menunjukkan daripada selatan ke utara. Jadi saya dapat pastikan yang gambar rajah itu salah. Jadi saya pangkat dan B letak. salah. Okey, seterusnya. Seterusnya, nak tentukan mana satu yang betul, kita tengok satu persatu. Kita tengok A. Okey, A ni konduktor yang belah kiri tu menunjukkan simbol Titik apa ni. cikgu? Ni simbol titik. Mungkin tak nampak kan? Simbol titik dan ini adalah simbol pangkah. Okey. Untuk simbol titik, seperti yang kita tahu, kalau simbol titik menunjukkan arus bergerak menjauhi kita, iaitu ke depan. Jadi kita guna petua kiri Fleming yang telah disebut oleh saudari Ilham tadi. Kita tujukan jari tengah kita ini ke depan. Macam ni. Okey, kemudian ke arah kita sebab arus tu datang ke kita, so dia menunjukkan jari tengah kita ni ke kita. Kemudian arah medan magnet daripada utara ke selatan, iaitu kita hadapkan ke kanan. Jadi kita tengok ibu jari kita ni menghadap ke atas. Jadi samalah dengan gambar rajah, daya bertindak ke atas. Jadi A ni mungkin betul. Kita tengok pula C. Okey. Kenapa
Okay, kita tengok simbol dia adalah simbol apa cikgu? Simbol X. untuk X dengan bintik kan? Simbol X. Jadi kalau kita tahu simbol X menunjukkan arus bergerak menjauhi kita ke depan. Dia masuk. Ya. Jadi kita tunjukkan jari tengah kita ni ke depan. Macam ni. Dan arah medan magnet sama. Jadi kita tunjuk jari tunjuk kita ke kanan. Jadi kita tengok arah daya ini bertindak ke bawah. Dekat gambar rajah tu dia menunjukkan daya bertindak ke atas. Oh, salah lah tu. Okey. Salah. Okey. C pun Dan salah. yang terus sekali C salah dan D ni saya lihat. Okey. Konduktor yang belah kiri tu simbol apa cikgu? Kalau konduktor sebelah kiri, pangkah. Simbol X. Oh, pangkah. Okey. Jadi saya guna petua sama. Saya tunjukkan arus bergerak menjauhi kita. Ya. Sebab X tu menjauhi kita, tunjuk ke depan. Arah medan magnet ni pula daripada kanan ke kiri sebab utara ke selatan. Jadi kita serongkan macam ni, dia berbelit sikit. Jadi kita tengok daya patutnya bertindak ke atas. Betul. Tapi dia menunjukkan daya bertindak ke bawah. D salah lah tu. Jadi kan? B salah, C salah, D salah. Jawapan dia mesti A. Ya, jom hebat kita Adam. semak. Ya. Mestilah betul. Betul. Kan? Betul. Ini murid Cikgu Nisa, mestilah dia jawab betul kan? Betul. Okey, bagus Adam. Cikgu rasa penjelasan yang bagus dekat situ. Cuma dekat sini cikgu nak tambah sikit lah di antara titik dan juga X. Mungkin cikgu boleh bagi sedikit tips kan? Okey, sebenarnya apa yang tadi Adam terangkan adalah tentang titik dan juga pangkah. Sebenarnya macam ni, kita nak tengok kan? Ya, cikgu. Titik, umpama kita kena tengok. Kalau kita gunakan petua tangan kiri Fleming, Ya. okey, Chris nampak apa? Nampak macam titik tak dekat Betul. kita tumpukan dekat jari Dekat jari jari Betul tengah cikgu, dia kita. nampak macam titik Kita nampak lah. macam titik kan? Ya. Jadi titik tu dia menuju ke arah kita. Okey? Okey, faham. Kalau X pula, kita Ya. tengok macam ni. Kita nampak umpama X. Faham. So macam ni kita boleh ingat lah. Cara untuk kita ingat bagaimana titik dan juga X tu. Okey. Okey, seterusnya soalan contoh yang ketiga yang ini murid cikgu telah terangkan tadi tentang medan lastik. Betul. Kan? Satu markah untuk soalan ini, soalan aras rendah untuk mengingat. Okay, mengingat definisi, mengingat sesuatu konsep. Jadi dekat sini satu markah untuk medan lastik. Ya. Okey, cikgu tak sentuh lagi sebab tadi murid cikgu telah perjelaskan dengan nyata tadi kan di awal-awal siri ini. Ya. Okey, seterusnya Rajah 1 menunjukkan satu gegelung pembawa arus diletakkan dua magnet. Apakah petua ni? Cikgu nak tanya Chris lah. Ya. Chris, boleh ke Chris? Apakah Petua apa? untuk menentukan arah? Senang cikgu. Petua tangan kiri Fleming. Ya, Betul, tak betul? Mestilah betul. Okey. Betul tak? Betul kan? Belajar dengan Cikgu Nisa, Betul tangan mesti betul. kiri Fleming. Belajar dengan Betul Cikgu Nisa tangan- mesti betul. Mesti betul. Okey, faham? Okey, seterusnya pada Rajah 1 lukis corak medan lastik yang terbentuk. Okey, baiklah. Cikgu, apa Ya. kata kita berehat seketika, kita bagi peluang untuk murid-murid di rumah dan juga di Google Meet untuk cuba jawab soalan ni. Boleh tak cikgu? Boleh. Ya, dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kita cuba jawab soalan contoh 3C dan kita akan kembali lagi di Sukses SPM 2021. Okey, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Chris dan juga Cikgu Nisa, dan hari ini kita belajar mata pelajaran fizik dengan topik elektromagnet siri pertama, siri 1 ya cikgu? Ya, betul. Dan kita pun sebelum rehat dah bagi masa untuk murid-murid di Google Meet dan juga di rumah untuk cuba pula jawab soalan contoh 3C. Betul tak cikgu? Betul. Okey, so Abang Chris nak tanya. Cikgu nak minta murid-murid cikgu angkat jawapan masing-masing. Semua dah cuba jawab kan? Okey, pada tunjuk. skrin. Okay. Ni saya punya jawapan, saya belum cuba Tunjukkan. lagi. Saya tak buat kerja rumah cikgu ni. Sorry cikgu. Chris tak buat kerja rumah ni, nak kena cubit ni. Okey, saya ikut. Okey. Betul tak? Okey, jom kita semak jawapan. Boleh cikgu. Kita semak jawapan. Sarah tak nampak lah. Sarah you punya jawapan. Sarah punya tak nampak. Okey, betul. Ada betul, Bat betul, Okey, Ilham pun betul. Ya. Bawah tu siapa? Ilham, Sarah dan Sarah. Okey, Sarah punya betul dan Ash. Tahniah. Yeay. Okey. Tahniah semua. Kita teruskan kepada tajuk kita yang seterusnya, iaitu kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Okey, kalau tadi kita cakap satu konduktor lurus. Betul. Sekarang kalau konduktor itu kita bentukkan menjadi gegelung, bentuk segi empat.
apa yang berlaku. Kan? Ya, apa yang berlaku, Lepas cikgu? tu cikgu letak dekat sini ada interaksi antara medan magnet, ada medan lastik dan tangan kiri Fleming. Last sekali ada kesan putaran. Apa ni kan? Cikgu nak minta seorang daripada murid cikgu untuk perjelaskan dengan lebih terperinci tentang slide ini. Siapa nak cuba terangkan? Saya nak cuba cikgu. Okey, Ilham. Sila Ilham. Jadi seperti mana yang slide yang cikgu tunjukkan ni, so interaksi antara medan magnet ni adalah yang seperti mana saudari Takif kita terangkan tadi, iaitu konduktor pembawa arus yang diletakkan bersama dengan magnet kekal. Dan ianya akan menghasilkan satu medan yang dikenali sebagai medan lastik. Okey. Dan cara untuk kita menentukan arah daya adalah dengan petua tangan kiri Fleming yang saya tunjukkan tadi tu, yang ni. Okey, betul. And then daripada petua tangan kiri Fleming ni juga kita dapat mengetahui kesan putaran sama ada ia melawan arah jam ataupun mengikut arah jam. Ya, itulah dia Okey. apa yang dimaksudkan dengan slide cikgu ini. Terima kasih Ilham. Cikgu akan perjelaskan sedikit lagi. Okey. Cikgu akan tambah sedikit lagi tentang apa yang Ilham cakap, Ya. kesan putaran. Okey, faham, Okey, cikgu. tadi kan cikgu cakap kalau gegelung maksudnya gegelung yang macam cikgu tunjukkan pada slide cikgu. Bentuk segi empat. Ya. Okey, pasangan daya maksudnya ini kalau kita tengok ni Chris, ni Ya. umpama satu dawai tadi. Betul. Okey, yang ini lagi satu, jadi ada dua. Itu yang kita kata pasangan daya. Pasangan daya yang bertindak dalam medan magnet ini akan menyebabkan gegelung ini berputar. Okey, jadi putaran ini boleh jadi pada arah lawan jam ataupun mengikut lawan jam. Okey. Sorry, betul ke cikgu cakap Arah lawan jam, mengikut jam. atau Okey. melawan arah Ya, jam. ya. Okey, jadi dekat sini kalau murid-murid lihat tadi ada anak panah pada arah yang sama. Ya. Anak panah pada arah yang sama akan menyebabkan kawasan medan magnet yang kuat. Manakala kalau kawasan ini berlawanan anak panah, ini akan menyebabkan kawasan medan magnet yang lemah. Okey. Seterusnya, pada prinsip kerja motor arus terus. Okey, dalam prinsip kerja motor arus terus ni ada beberapa komponen yang penting. Okey, cikgu. Cikgu nak minta seorang murid cikgu untuk menerangkan apakah komponen penting di dalam kerja motor arus terus ini. Okey, siapa nak tolong terangkan? Saya cikgu. Okey, Sarah. Sila, Sarah. Dalam motor arus terus ni dia ada dua komponen, iaitu commutator dengan berus karbon. Okey, commutator, dua komponen yang penting dalam motor arus terus dipanggil commutator dan berus karbon. Boleh tak Sarah perjelaskan sedikit lagi apakah fungsi bagi commutator dan apakah juga fungsi bagi berus karbon? Commutator menyongsongkan arah arus setiap kali setengah putaran dan ia berputar bersama gegelung. Okey. Berus karbon pula dia memastikan sentuhan elektrik ke commutator supaya arus tu boleh mengalir. Okey, betul. Kalau Chris tengok pada rajah kan, berus karbon ni duduk tengah-tengah umpama macam penyambung di antara konduktor sebelah sini dengan commutator untuk memastikan sentuhan elektrik. Jadi arus elektrik dapat dialirkan. Okey, faham cikgu. Okey, faham Ya. Sebenarnya kan Chris, cikgu ada bawa satu contoh motor. Okey. Macam tadi lah, cikgu. Satu contoh motor. Okey. Satu contoh motor cikgu nak tunjukkan dekat sini. Ya. Okey. Kalau cikgu hidupkan Swiss. Ya. Kalau cikgu hidupkan Swiss, motor ini akan berputar. Wah. Laju tengok dia putar. Motor ini akan berputar. Okey. So ini sebenarnya yang Chris ingat tak tadi yang Chris guna mula-mula tadi? Ya, tadi. Yang tadi kan? Yang robot tadi. Robot ni. Ya, sama konsep robot lah yang cikgu. comel ni ada motor dekat atas dia. Jadi motor ini dia berputar. Motor ini berputar tadi. Okey. Sebab itu benda ni tadi bergerak-gerak. Chris Betul. terkejut. Ya, cikgu. Kan? Terkejut. Sebab ada motor. Dan sebenarnya pembelajaran elektromagnet pada hari ini adalah asas kepada motor yang digunakan dalam kehidupan harian kita. Okey, inilah asasnya. Okey. Kita tengok pula kepada faktor mempengaruhi kelajuan putaran motor elektrik. Motor boleh jadi laju, boleh jadi perlahan macam kipas. Betul. Kita boleh laraskan kipas nombor 1, nombor 2, nombor 3. Betul, jadi apakah faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran motor ini?
Okey, ada arus. Maksudnya semakin bertambah arus, putaran kelajuan motor ini akan bertambah. Yang kedua adalah kekuatan medan magnet. Tambah kekuatan medan magnet, maka bertambahlah arus. Okey. Lilitan. Maksudnya lilitan gegelung. Okey. Bertambahlah bila bertambah lilitan di dalam gegelung, maka bertambah juga putaran kelajuan. Okey, Jadi inilah dia 3 faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran motor elektrik. Arus, magnet dan lilitan. Arus, magnet dan juga lilitan. Faham. Faham Chris? Faham, cikgu. Okey, kalau Chris dah faham, murid-murid di rumah pun dah faham, kita cuba jawab soalan yang seterusnya. Okey. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba soalan? Saya. Okey, baik. Okey, silakan. Okey, darjah 2 menunjukkan motor arus terus. Nyatakan definisi bagi arus terus. Arus terus ialah arus yang mengalir secara sehala. Okey, arus terus ni nama pun terus. Betul, terus kan? Bila terus tak boleh patah balik. Okey, maksudnya arus ini mengalir dalam satu arah sahaja. Paling senang bateri. Bateri adalah satu sumber bagi arus terus. Dari terminal positif ke terminal negatif. Ya, betul. Pandai Chris. Okey, faham. Okey, seterusnya berdasarkan Rajah 2 ni nak tentukan lintasan arus. Cikgu minta Bat jawab teruslah Bat. Okey tak? Okey. Okey, arus mengalir daripada R, S ke T dan U. Macam mana saya tahu? Saya lihat kepada terminal positif dan negatif. Jadi terminal positif berada di belah R dan jadi dia bermulalah dari R ke S ke T ke U. Wow. Okey, begitu. Hebat Jadi kena belajar fizik dengan Cikgu Nisa. Ya, betul. Okey. Jadi ini adalah arah lintasan arus yang mengalir melalui gegelung. Okey, seterusnya, apakah arah putaran ni? Bat, bagaimana arah putaran ni? Okey, arah putaran gegelung itu mengikut arah jam. Macam mana Bat tahu? Kita menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okey, betul. Menggunakan petua tangan kiri Fleming tadi. Okey, jadi pada Rajah ini jawapannya adalah gegelung ini akan mengikut arah jam. Okey, jadi Bat dah dapat tadi berapa markah? 3 markah Bat dah dapat. Tanya Bat. Okey. Soalan seterusnya. Kesian Bat dah jawab, bagi orang lain pula jawab. Siapa nak tolong Bat? Ini 3 markah ni tau. Ni 3 markah. Siapa nak jawab 3 markah? Saya nak jawab, cikgu. Okey, Mat. Sila, Mat. Okey. Jadi soalan dia, terangkan prinsip kerja motor arus terus itu. Jadi sebelum saya bagi jawapan, saya nak cubalah uji pemahaman saya berdasarkan apa mungkin yang cikgu terangkan ataupun apa yang Bat dah terangkan tadi dengan soalan tadi. Jadi dekat situ, dekat Rajah 2 tu dia beri motor arus terus kan? Betul. Jadi apa yang saya faham, soalan ni dia nak prinsip kerja ataupun macam mana dia boleh beroperasi. Jadi pertama sekali saya faham dalam motor arus terus ni, apabila bekalan kuasa dia ataupun bateri lah, bekalan kuasa tu dihidupkan, maka arus dia akan bergerak dari terminal positif ke terminal negatif. Jadi aliran arus tu dia akan bergeraklah dari positif, terminal positif melalui bros karbon, komutator, melalui gegelung dan akhirnya dia akan kembalilah ke terminal negatif. Jadi berbalik kepada konsep awal tadi, macam Cikgu Munah terangkan juga, apabila arus dilalukan dalam gegelung, maka ataupun gegelung pembawa arus, maka medan magnet akan terhasil. Jadi medan magnet yang terhasil tu, dia akan berinteraksi pula dengan medan magnet kekal yang ada kat situ dari utara ke selatan. So medan magnet tu apabila dia berinteraksi, jadi dia akan menghasilkan medan magnet paduan ataupun medan elastik lah. Betul. Jadi apa yang saya faham juga, medan elastik ni dia boleh membantu kita dalam menentukan arah daya ataupun arah pergerakan gegelung lah. So dengan medan elastik ni kita boleh tentukan arah mana dia bergerak. Berputar. Okey, betul. Jadi untuk soalan ni saya jawab. Pertama sekali saya mention lah
bahawa interaksi antara medan magnet konduktor ataupun gegelung pembawa arus Okey, pertama. dengan magnet kekal Ya. akan menghasilkan medan lastik. Okey. Kemudian Lagi satu. dengan bantuan medan lastik ni saya akan tentukan saya dapat yang bahawa sepasang daya yang sama magnitud akan bertindak pada sisi gegelung. Sisi gegelung tu RS TU. Itulah sisi gegelung. So bila ada daya bertindak dan daya tu bertindak secara bertentangan. Jadi bila dia bertentangan, satu ke atas, satu ke bawah, maka dia akan pusing. Itu dia, Mat. 3 markah. Bagus, 3 markah. Markah penuh cikgu berikan. Jadi di sini murid-murid di rumah boleh merujuk kepada jawapan pada slide cikgu yang telah cikgu ringkaskan daripada penjelasan dari Matt tadi. Terima kasih Matt atas penjelasan itu tadi. Baiklah cikgu, jom kita ke soalan seterusnya. Tak sabar je. Semangat kan? Kita pergi kepada soalan contoh kelima. Sebenarnya cikgu nak cakap sikitlah kan tentang format peperiksaan. Ini soalan contoh di dalam kertas 2 bahagian A. Soalan yang panjang. Ada pengubahsuaian. Dipanggil soalan pengubahsuaian lah dekat sini. Jadi cikgu nak minta siapa ya untuk jawab? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Nak jawab lagi boleh ke? Back, nak jawab lagi boleh. Sila Baik. Rajah 3 menunjukkan 3 reka bentuk motor elektrik X, Y dan Z yang digunakan untuk membina sebuah kipas mudah alih yang kecil. Okey. Seterusnya, apa soalan dia? Berdasarkan rajah 3, nyatakan ciri-ciri bagi sebuah motor elektrik yang boleh memusingkan bilah kipas dengan lebih laju. Beri sebab untuk kesesuaian ciri-ciri itu. Okey. Tadi kita dah belajar pasal faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan motor. Betul. Jadi, bilangan lilitan gegelung saya akan gunakan yang banyak kerana kerana ia akan menambahkan pengaliran arus dalam litar. Okey, betul. Betul. Bila banyak lilitan gegelung, maka lebih banyak arus yang mengalir dalam litar. Baiklah. Okey. Bak jawab teruslah, Bat. Okey, seterusnya bilangan bateri saya akan gunakan bilangan bateri yang banyak supaya lebih banyak daya dapat dikekalkan. Apabila beza keupayaan meningkat, maka daya pun meningkat. Yes. Okey. Pandai kan? Pandai. Okey, murid-murid di rumah, cikgu harap murid-murid di rumah boleh dapat belajar daripada murid-murid pada hari ini kan. Sebenarnya untuk tajuk elektromagnet ini memang murid-murid kena tahu bagaimana untuk menjelaskan setiap konsep dengan terperinci. Jadi untuk menguasai tajuk elektromagnet ini, murid-murid memang terpaksalah sebenarnya. Terpaksa cuba untuk faham dan jelaskan sendiri. Barulah dia melekat di hati dan jiwa. Betul. Gitu. Baru dapat markah kan cikgu? Ya, betul. Okey, seterusnya adalah tentang bentuk magnet kekal. Bentuk magnet kekal. Siapa nak jawab? Saya rasa saya nak bagi Ash lah jawab. Boleh tolong? Pass baton kepada Ash. Okey, pass baton. Tag team. Okey, saya nak pilih bentuk semi bulatan. Okey. Sebabnya semua garisan magnet ni akan tertumpu pada satu arah. Jadi dekat bahagian sebab tu saya akan tulis mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Okey, mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Sebab bila semi bulatan ni Chris, dia punya medan ini berfokus. Kalau macam ni dia macam berterabur tau keluar. Dia macam terserak keluar kan. Kalau yang ini dia berfokus. Sebab itu jawapannya ialah semi bulatan dan membentuk medan magnet yang lebih kuat. Okey, Ash, bagus. Jadi Ash, daripada semua yang telah dinyatakan tadi, apakah reka bentuk motor yang paling sesuai? Adakah X, Y atau Z? Kalau ikut pilihan Bat dan pilihan saya tadi, saya rasa yang paling sesuai ialah motor elektrik X. Okey, sebab tengok kan bilangan yang ini bentuk magnet kan C. Yang lain tu tak ada bentuk C. Jadi dekat sini motor elektrik X. Okey, bagus. Kita akan teruskan dengan soalan contoh yang ke-6. Siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, Sarah. Sila Sarah. Rajah 4 menunjukkan suatu konduktor lurus diletakkan dalam medan magnet. Kedua-dua spring lembut memanjang apabila suis dipasang.
perubahan manakah yang akan mengurangkan pemanjangan seperti itu? Okey. Bagi saya akan pilih D. Okey, Sarah nak pilih D. Boleh tak Sarah tolong jelaskan kenapa Sarah nak pilih D ni, Sarah? Sarah pilih D sebab kalau magnet ada jarak, lagi bertambah medan magnet dia. Kalau kita tambah jarak dia, maksudnya medan magnet dia akan semakin bertambah. Berkurang. Berkurang kan? Okey. Jadi kita tengok. Alright, betul. Betul pilihan Sarah tu tadi. Menambahkan jarak antara medan magnet. Medan magnet itu kita jarakkan. Jadi kita kata kuasa lah kita cakap kan. Dia punya medan magnet tu berkurang. Kekuatan medan magnet itu berkurang. Faham, cikgu? Itu maksud Sarah tadi. Baiklah, terima kasih Sarah. Dan cikgu, apa kata kita rehat seketika, cikgu, sebelum kita teruskan ke soalan seterusnya. Boleh tak, cikgu? Boleh. Ya, okey. So, jadi murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021 bersama Cikgu Nisa untuk mata pelajaran fizik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris dan juga Cikgu Nisa untuk mata pelajaran fizik dengan topik elektromagnet siri 1. Baiklah cikgu, apa kata kita teruskan untuk soalan contoh 7 pula? Okey, kita akan teruskan dengan soalan contoh yang ke-7. Cikgu nak minta, cikgu terus minta Ash lah Ash buat soalan ni. Boleh Ash? Boleh. Okey. Soalan 7. Rajah 5 menunjukkan satu wayar QR digantung bebas antara dua magnet kuat. Sudut pesongan bertambah dengan... Okey, sudut pesongan bertambah dengan... Mana satu menjadi pilihan? Saya nak pilih A, menambah arus. Okey, Ash nak pilih A. Kenapa tu Ash nak pilih A? Ash? Oh, dia. Semakin bertambah kesan peningkatan arus, semakin bertambah magnitude daya. Jadi kat sini saya nak terangkan, kalau kita tambah arus tu, daya pun akan meningkat. Daya meningkat ni maksudnya daya tu jadi besar, jadi ayunan tu pun jadi lebih tinggi. Okey. Jelas sekali penjelasan daripada Ash. Terima kasih. Okey, sebenarnya kita dah habis soalan-soalan ni. Chris. Cikgu Chris ada soalan, cikgu. Chris nak tanya? Nak tanya tadi pada mula-mula kelas ada nampak ni bateri yang dia berputar je, dia bergerak dawai ke. Apa tu cikgu? Cikgu pegang tadi, cikgu buat magic kan? Ya. Sebenarnya nama alat tu tadi kan adalah motor homopolar ringkas. So tapi bagaimana berfungsi apa itu motor homopolar? Betul. Bagaimana berfungsi motor homopolar ni kan? Cikgu nak minta murid cikgu untuk perjelaskan lagi apakah itu motor homopolar dan bagaimana motor homopolar ini boleh berfungsi. Okey, baiklah cikgu. Siapa yang nak terangkan tentang motor homopolar? Sarah tadi siapa nak terang tadi? Boleh Sarah terangkan? Boleh cikgu. Okey, sila Sarah. Bagi saya, motor homopolar adalah jenis motor elektrik yang menggunakan terus ke pergerakan putaran kuasa seperti yang dihasilkan oleh bateri tadi. Lagi? Ia dipanggil sebagai motor homopolar sebab medan magnetnya kekal tidak berubah. Betul. Sebab tu nama dia homopolar, Chris. Okey, faham. Okey, ada lagi Sarah? Atau Mak nak tolong Sarah pula? Ada lagi Sarah nak jelaskan? Ada tak? Tak ada cikgu. Tak ada? Okey, Sarah, terima kasih. Jadi Sarah dah terangkan tadi apa itu motor homopolar. Mungkin ada sesiapa lagi yang nak tambah daripada penjelasan Sarah tadi? Cikgu. Okey, Matt. Ya, Matt. Matt sebenarnya saya ada buat sedikit bacaan lah berkaitan dengan motor homopolar ringkas ni. Wow. Jadi walaupun dalam nama dia ada motor dan kita boleh tahu berdasarkan apa yang cikgu buat tadi dia berfungsi kan. Tapi apa yang saya dapat sebenarnya
motor maupun ringkas ni kita tak boleh nak gunakan dia dalam mana-mana alat elektronik. Kenapa tu Matt? Tak boleh guna dekat mana-mana barang-barang elektronik? Okey, so apa yang saya perasan, dia apa yang saya baca lah, dia kata motor maupun ringkas ni dia mempunyai kecekapan yang rendah. So kenapa kita kata dia kecekapan rendah? Kerana arus yang digunakan tu tinggi tapi output ataupun putaran tu rendah. So berdasarkan apa yang kita belajar ni, arus kalau tinggi sepatutnya putaran tu lagi laju lah. Tapi ni arus tinggi, output rendah. So kalaulah kita nak apply dalam mana-mana alatan elektronik, so dia agak rugilah siapa yang menghasilkan alat elektronik tu. Okey, betul. Tak efisien lah cikgu. Tak efisien. Betul. Okey, terima kasih Matt. Terima kasih. Baiklah cikgu, nampaknya kita pun sudah tiba ke pengakhiran rancangan pada hari ini. Dah habis dah? Ya, sudah. Loceng dah bunyi cikgu. Masa untuk kelas seterusnya. Tetapi sebelum itu, Abang Chris nak tanya sebenarnya rumusan. Mungkin boleh tanya Adam pula. Boleh kongsi tak rumusan secara ringkas untuk kelas pada hari ini? Adam? Okey, baik. Boleh. Saya nak bagi sedikit kesimpulan lah mengenai medan magnet paduan ni. Apa benda sebenarnya medan magnet paduan ni? Jadi sebenarnya kita nak senang faham, medan magnet paduan ni terbentuk bila terdapat gabungan antara dua medan magnet. Yang pertama disebabkan oleh konduktor pembawa arus dan lagi satu disebabkan oleh magnet kekal. Jadi kedua-dua ni bergabung membentuklah medan magnet paduan. Jadi nak tentukan ke arah mana medan magnet paduan tu, kita guna tangan kiri Fleming. Dengan ibu jari menentukan daya, jari tunjuk menentukan arah medan magnet dan akhir sekali jari tengah menentukan arah arus. Baiklah, terima kasih Adam. Hebatlah Cikgu Adam. Dan seterusnya, mungkin Cikgu pun boleh kongsi sedikit kata-kata nasihat untuk calon-calon SPM 2021. Cikgu dipersilakan. Okey Chris. Cikgu hari ini telah memilih satu kata-kata iaitu kejayaan adalah suatu perjalanan, bukannya suatu destinasi. Itulah yang cikgu pilih hari ini. Kenapa? Kerana murid-murid hari ini akan menghadapi SPM pada tahun 2022 insya-Allah dalam bulan Mac. Jadi sebenarnya SPM itu kejayaan itu bukan SPM itu sahaja. Betul. Lebih banyak lagi yang perlu ditempuhi pada masa yang akan datang. Betul cikgu. Jadi murid-murid kena ingat juga bukan SPM itu penentu segalanya, tetapi SPM itu adalah pembuka jalan. Pembuka jalan, pembuka ruang supaya murid-murid ini mempunyai masa hadapan yang lebih cerah. Baiklah. Itulah sahaja daripada Cikgu Chris. Ya, dengan itu Chris pun nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nisa, dan saya pasti murid-murid di rumah dan juga di Google Meet sekarang lebih yakin untuk mendapat keputusan cemerlang untuk mata pelajaran fizik. Betul tak? Kalau lebih yakin boleh tunjuk thumbs up seperti ini. Baiklah, dengan itu kita akan jumpa lagi di episod seterusnya hanya di Didik TV KPM. Jumpa lagi semua. Didik TV KPM